Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan untuk kesekian kalinya, dan sudah pasti kita sedia maklum bahawa Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang begitu berbeza berbanding Ramadan yang pernah kita lalui pada masa yang lalu. Kita sedia maklum bahawa di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini, hampir semua aktiviti kita sepanjang bulan Ramadan dan juga sebelum Ramadan sebelum ini tertumpu di rumah dan kediaman masing-masing. Dihadkan pergerakan kita, maka kita mengambil kesempatan dalam Ramadan yang begitu istimewa ini untuk menumpukan amal ibadat kita bersama dengan ahli keluarga kita. Jika dahulu mungkin agak sukar untuk melakukan salat Jumaat, tidak ada ruang waktu mungkin kerana kesibukan kerja dan sebagainya untuk mendirikan salat Jumaat bersama ahli keluarga sepenuhnya. Alhamdulillah, kali ini sebenarnya dengan Ramadan, Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah seperti tarawih dan sebagainya bersama dengan ahli keluarga kita. Inilah kesempatan yang saya kira tidak pernah kita lalui atau jarang kita lalui sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin bercakap berkenaan dengan bagaimana Ramadan pada kali ini kita boleh manfaatkan sebagai suatu medan untuk mendidik jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jiwa kehambaan kita itu dipupuk dan didik melalui amalan ibadat yang telah pun dikhususkan di dalam bulan Ramadan, yang ini berpuasa. Tuan-tuan, kita sedia maklum sekiranya kalau di bulan puasa sebelum ini, bulan Ramadan sebelum tempoh PKP ini ataupun tahun-tahun yang sebelum ini, jika kita tidak berpuasa, di khalayak ramai kita makan dan sebagainya, ada penguat puasa yang akan mengambil tindakan. Tetapi kali ini kita berpuasa di rumah sekeluarga. Jika diikutkan secara logik, boleh saja kalau kita tidak mahu berpuasa, senyap-senyap, tidak ada orang tahu, tidak siapa yang tahu, tidak ada penguasa yang akan datang cek ke rumah kita. Tetapi kita tidak berbuat demikian, kita masih lagi berpuasa walaupun orang lain tidak nampak, kerana kita yakin Allah Ta'ala nampak. Dan itulah natijah daripada puasa, iaitu jiwa dan sifat kehambaan yang ada di dalam diri kita, hasil didikan di dalam bulan Ramadan, iaitu berpuasa dan juga amal ibadat yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, kita sedia maklum bahawa sikap yang ada pada diri kita, sama ada perbuatan, percakapan, tulisan kita sedia maklum, kita interaksi yang kita ada pada ketika ini adalah interaksi dengan orang lain adalah melalui media sosial contohnya, secara maya. Jadi kita lihat sekiranya perkataan atau tulisan kita itu baik atau buruk, semuanya adalah cerminan daripada apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana kita sedia maklum di dalam hadis Rasulullah SAW, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam tubuh badan kita ini ada seketul daging, yang mana sekiranya daging ini baik, baiklah ke seluruh tubuh badan kita. Sekiranya buruk daging ini, maka buruklah ke seluruh tubuh badan kita. Ala wahyal qalb, itulah yang dinamakan sebagai hati. Tuan-tuan, mengambil kira peranan hati yang begitu besar. Hari ini jika kita lihat seseorang itu baik atau buruk, diri kita baik atau buruk, semuanya itu datang daripada hati. Perasaan hasad dengki, perasaan cemburu, perasaan iri hati, perasaan tidak suka melihat orang lain bahagia, perasaan tidak suka orang lain lebih daripada diri kita. Ini semua sebenarnya adalah penyakit-penyakit hati. Tuan-tuan, kalau kita garap kisah bagaimana Allah Ta'ala telah mengarahkan kepada syaitan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Okey, maka seperti mana yang disebut di dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12, yang berbunyi qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Ta'ala bertanya kepada syaitan, qala ma mana'aka, okey, bertanya kepada iblis, apakah yang telah menghalang kamu, alla tasjuda id amartuk, sehingga kamu tidak mahu sujud kepada Adam sebagaimana yang telah aku arahkan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka menjawab
Iblis akan pertanyaan itu, sesungguhnya aku dijadikan ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia, yakni Adam, kerana aku diciptakan daripada api sementara Adam dicipta daripada tanah. Tuan-tuan, inilah asal usul perasaan ego yang ada di dalam makhluk Allah yang bernama iblis, yang semestinya kita elakkan daripada berada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bila kita mempunyai perasaan ini, kita akan cuba melakukan perkara-perkara yang tidak baik kepada orang yang kita tidak sukai. Tuan-tuan dan puan, mengambil kira peranan kita berada di dalam bulan Ramadan, kesempatan kita berada di dalam bulan Ramadan, kita gunakanlah kesempatan ini untuk menyucikan jiwa. Kerana kita tahu bahawa di dalam bulan ini pelbagai fadilat diberikan, pelbagai manfaat, pelbagai inisiatif, pelbagai insentif yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk pahala yang berlipat kali ganda. Sehingga kan pahala untuk amalan sunat akan setara dengan amal ibadat di luar bulan Ramadan. Begitulah begitu tingginya nilai amal ibadat yang kita lakukan pada bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sedia maklum bahawa bagi mengawal diri kita dan jasad kita ini, kita tidak mampu melakukannya tanpa mujahadah ataupun kesungguhan untuk melawan hawa nafsu. Dan bila berada di dalam bulan Ramadan ini, ketika kita melakukan puasa, kita sebenarnya mempunyai kekuatan. Kerana bila kita berpuasa, kita tidak makan dan sebagainya, kita telah berjaya menundukkan nafsu. Dan itulah kesempatan yang terbaik untuk kita mendidik jiwa kita, bagi memastikan kita menahan diri. Itulah fungsi berpuasa ini, bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi juga menahan diri, menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan jari daripada melakukan perkara yang negatif. Dan kita bersyukur kerana kali ini kita berpuasa dalam keadaan tempoh PKP yang kita menumpukan ibadat kita di rumah. Maka sudah tentu kita tidak ada lagi ruang masa untuk dihabiskan di luar rumah, untuk shopping di shopping kompleks dan sebagainya, untuk beratur membeli barang ataupun berpusu-pusu membeli barang di bazar Ramadan dan sebagainya, ataupun mengunjungi mengunjungi hotel-hotel tertentu untuk berbuka puasa secara buffet dan sebagainya. Maka kita sudah tidak ada lagi waktu-waktu tersebut untuk kita bazirkan. Sebaliknya, kita mempunyai masa yang begitu banyak di rumah kita sendiri untuk kita mengoptimumkan penggunaan waktu yang ada di sepanjang bulan Ramadan bersama keluarga, yang mana kesempatan itu mungkin kita tidak dapat nikmati. Yang saya percaya ini adalah pengalaman pertama untuk kebanyakan orang, dan saya rasa ini suatu perkara yang sangat-sangat jarang berlaku. Mungkin lepas ini kita tidak pasti sama ada masih akan berlaku lagi ataupun tidak, mengalami pengalaman berpuasa dalam situasi PKP ini. Apapun kita mengambil apa yang berlaku ini sebagai sesuatu yang positif, kita yakin apa yang ditentukan oleh Allah SWT ini adalah sesuatu yang positif. Walaupun kita tidak dapat keluar daripada rumah seperti sebelum ini, mungkin keluar hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, namun kita yakin bahawa apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, ujian yang diberikan kepada kita ini adalah untuk memastikan kita betul-betul memanfaatkan Ramadan yang telah diberikan kepada kita, yang diberikan, dianugerahkan kepada kita, sebagaimana kita doa sebelum ini untuk kita sampai kepada Ramadan. Dan Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai kepada bulan Ramadan, meskipun dalam Ramadan yang kita lalui pada kali ini mungkin yang berbeza berbanding Ramadan yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mengambil kira kita berada di dalam bulan Ramadan yang masih lagi dalam tempoh permulaan minggu pertama, dan kita akan lalui lagi hari-hari Ramadan dalam bulan ini yang masih berbaki beberapa minggu lagi. Tuan-tuan, marilah kita ambil kesempatan untuk melipat gandakan amal ibadat, dan kita harapkan dengan amal ibadat yang kita lipat gandakan itu seperti bacaan Al-Quran. Jika sebelum ini kita jarang-jarang sekali membaca Al-Quran, sukar kadang-kadang untuk membaca satu muka surat dan dua muka surat contohnya sebelum ini, kerana sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya. Bangun pagi kita bekejar untuk ke tempat kerja di awal pagi, balik daripada tempat kerja setelah waktu malam, setelah waktu maghrib dan sebagainya, bekejar-kejar trafik jam dan sebagainya. Kita tidak ada masa sebelum ini, tidak pun mempunyai masa untuk bertanya khabar dengan anak-anak kadang-kadang bila kita pergi
bekerja, anak-anak masih lagi tidur contohnya, ataupun anak-anak baru nak pergi bersekolah, bila kita balik mereka sudah tidur dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mempunyai waktu quality time yang mencukupi bersama keluarga. Namun alhamdulillah pada kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memanfaatkan ibadat Ramadan kita ini bersama-sama keluarga. Seterusnya kita sama-sama mendidik jiwa kita sebagai ibu bapa dan juga kepada anak-anak kita untuk memastikan mereka mengambil manfaat daripada bulan Ramadan ini untuk mentarbiah, mendidik diri masing-masing menjadi Muslim yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pengakhiran yang ingin saya simpulkan bahawa kesempatan di dalam Ramadan ini adalah satu peluang untuk kita membentuk nilai dan jiwa kita, mentarbiah jiwa kita untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dan menjadi cerminan kepada agama ini, dan seterusnya dapat menambat hati orang yang belum Islam, contohnya melihat akhlak yang ada pada diri kita yang hasil daripada tarbiyah Ramadan ini. Kerana kita bimbang dan risau sekiranya apa yang kita buat selama ini tidak membantu kepada dakwah Islam, tidak membantu kepada usaha untuk memastikan orang lain memahami Islam. Kita bimbang kita menjadi asbab orang menjauhkan diri daripada Islam kerana sikap dan tingkah laku kita yang kadang-kala kita tidak sedar rupa-rupanya tidak mencerminkan ajaran Islam, yang kadang-kala mendatangkan fitnah kepada Islam, yang kadang-kadang kita tidak sedar mungkin disebabkan kejahilan dan kealpaan kita. Maka kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lalui pada kali ini kita diberikan kekuatan untuk memperbetulkan kesilapan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita sebagaimana di dalam hadis Nabi yang sering kali kita dengar di dalam Ramadan ini, man sama, ataupun di dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang sesiapa yang mendirikan ibadah di dalam Ramadan ataupun berpuasa di dalam Ramadan imanan wa ihtisaban, secara dengan penuh keimanan dan juga pengharapan kepada Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan segala dosa yang terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita ambil kesempatan dalam bulan yang penuh keberkatan ini agar kita dapat melakukan ibadah dengan sebaik mungkin. Kali ini ibadat yang kita buat lebih privacy, kita tidak ada lagi bersolat di masjid dan surau dan sebagainya, tapi benar-benar kita ta'abud kepada Allah dengan penuh dengan dalam suasana yang lebih privacy bersama keluarga dan sebagainya. Itu saya kira ada juga nilai positifnya di situ, iaitu untuk memberikan kita rasa lebih ketenangan, kekhusyukan dan juga fokus kita kepada amal ibadat kepada Allah SWT. Jadi saya kira hanya sekadar itu yang dapat saya titipkan untuk diri saya terutamanya, khususnya untuk tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apabila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita dapat mendidik lisan kita, kita dapat mendidik jari kita terutamanya agar kita tidak menulis benda-benda yang negatif, benda-benda yang jelek dan sebagainya yang tidak mencerminkan ajaran Islam, kerana kita bimbang perkara itu menyebabkan perkara yang negatif dipandang kepada agama kita ini. Jadi mudah-mudahan selepas kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita dapat menjadi insan yang lebih baik, lebih mulia, lebih mempunyai nilai keinsanan, lebih pemurah, lebih mengasihi sesama insan, seterusnya berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.